Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak semua? Siswa SDIT Segar Amanah selalu sehat dan tetap semangat belajarnya ya kak. Setelah kakak mengetahui apa itu jumlah ismiyah, apa itu mubtada, dan apa itu khabar, berikut adalah contoh-contoh jumlah ismiyah dengan pola mubtada plus khabar, dan juga contoh-contoh jumlah ismiyah dengan pola khabar muqaddam plus mubtada. Berikut ini adalah contoh-contoh jumlah ismiyah dengan pola mubtada plus khabar. Al-ustazu amama tilmizi. Al-ustazu amama tilmizi. Al-ustazu kedudukannya sebagai mubtada. Al-ustazu isim ma'rifah. Ciri-cirinya diawali dengan alif lam dan diakhiri dengan dhamma. Amama tilmiz kedudukannya sebagai khobar. Khobarnya berbentuk sibhul jumlah atau menyerupai kalimat yang berupa jar majrur. Amama huruf jar, majrurnya tilmizi. Tilmizi kata benda. Ketika kata benda diawali dengan huruf jar, maka akhir harokat kata benda tersebut adalah kasroh. Setiap kata benda yang diawali dengan huruf jar selalu diakhiri dengan harokat kasroh i. Contoh berikutnya, at-tilmizu amamal ustazi. At-tilmizu amamal ustazi. At-tilmizu kedudukannya sebagai mubtada, amamal ustazi kedudukannya sebagai khabar. As-saburah waro'al ustazi. As-saburah kedudukannya sebagai mubtada. Mubtada di awal kalimat harus isim ma'rifah. Waro'al ustazi kedudukannya sebagai khabar. Khobarnya berupa sibhul jumlah yang jar majrur. Waro'ah huruf jar, al-ustadi majrurnya. Next, al-jidaru waro'as saburah. Al-jidaru waro'as saburah. Al-jidaru waro'as saburah. Al-jidaru kedudukannya sebagai mubtada. Waro'as saburah kedudukannya sebagai khabar. Apa arti dari kalimat-kalimat tersebut? Al-ustadzu amama tilmizi. Guru itu berada di depan murid. At-tilmizu amamal ustazi. Murid itu berada di depan guru. As-sabura waro'al ustazi.
Papan tulis itu berada di belakang guru. Al-jidaru waro'as sabura. Al-jidaru waro'as sabura. Dinding itu berada di belakang papan tulis. Aina syajarah? Aina syajarah? Di mana pohon itu? Asy-syajarah amamal madrasati. Asy-syajaratu amamal madrasati. Asy-syajaratu kedudukannya sebagai mubtada, sedangkan amamal madrasati kedudukannya sebagai khabar. Khabar sibhul jumlah berupa jar majrur. Pohon itu berada di depan sekolah. Ainal mimsahah? Ainal mimsahatu? Di mana penghapus itu? Al mimsahatu amamal fasli. Al mimsahatu amamal fasli. Al mimsahatu kedudukannya sebagai mubtada, amamal fasli kedudukannya sebagai khabar. Polanya mubtada khabar. Mubtadanya berupa isim ma'rifah. Ciri-cirinya diawali dengan alif lam, diakhiri dengan harokat dhamma. Mubtada yang diletakkan di awal kalimat harus selalu menggunakan isim ma'rifah, yaitu menggunakan isim yang memiliki huruf alif dan lam. Sedangkan huruf jar selalu mengkasrahkan kata benda yang datang berikutnya. Ainal jidaru? Ainal jidaru? Di mana dinding itu? Al-jidaru waro'as sabura. Al-jidaru waro'as sabura. Al-jidaru kedudukannya sebagai mubtada, waro'as sabura kedudukannya sebagai khabar. Khabar sibhul jumlah jar wa majrur. Ainas sabura? Ainas saburatu? Ainas saburatu? Di mana papan tulis itu? As-saburatu waro'al ustazi. As-saburatu waro'al ustazi. As-saburatu kedudukannya sebagai mubtada, waro'al ustazi kedudukannya sebagai khabar. Khabar sibhul jumlah jar wa majrur. Man amamatil mizi? Man amamatil mizi? Siapa yang berada di depan murid? Amama tilmizi ustazun. Amama tilmizi ustazun. Next. Dan berikut ini adalah contoh-contoh jumlah ismiyah dengan pola khabar muqaddam plus mubtada. Amama tilmizi
kedudukannya sebagai khabar muqaddam, khabar yang dikedepankan, khabar yang datang lebih dahulu, khabar yang diletakkan di awal kalimat, khabar muqaddam. Ustazun kedudukannya sebagai mubtada. Semua mubtada yang datang setelah khabar muqaddam selalu menggunakan isim nakiroh yang ciri-cirinya tidak mempunyai alif lam di awal kata dan diakhiri dhammah tain. Ismiyah ini polanya khabar muqaddam plus mubtada. Next, man waro'al abi. Man waro'al abi, siapa yang berada di belakang ayah. Waro'al abi, waro'al abi ummun. Waro'al abi ummun. Waro'al abi kedudukannya sebagai khabar muqaddam. Ummun kedudukannya sebagai mubtada. Disebut khabar muqaddam karena khabarnya ini datang lebih dahulu. Khabar muqaddam disebabkan khabar ini diletakkan di awal kalimat. Ummun kedudukannya sebagai mubtada. Mubtada yang datang setelah khabar muqaddam menggunakan isim nakiroh yang ciri-cirinya tidak diawali huruf alif lam dan diakhiri dengan dhammah tain. Jumlah ismiyah ini polanya khabar muqaddam plus mubtada. Man fil bait. Man fil bait, siapa yang ada di dalam rumah. Fil baiti, fil baiti abun wa umun. Fil baiti kedudukannya sebagai khabar muqaddam. Abun wa ummun kedudukannya sebagai mubtada. Fil baiti disebut khabar muqaddam karena diletakkan di awal kalimat. Disebut khabar muqaddam karena datang terlebih dahulu. Sedangkan abun wa ummun kedudukannya sebagai mubtada. Mubtada yang datang setelah khabar muqaddam selalu menggunakan isim nakiroh yang tidak diawali dengan alif lam dan diakhiri dengan dhammah tain. Di fil baiti abun wa ummun, di dalam rumah ada seorang ayah dan ibu. Next, man amamal fasli. Man amamal fasli, siapa yang berada di depan kelas.
Amama huruf jar. Fasli kata benda. Kata benda yang datang, kata benda atau isim yang datang setelah huruf jar selalu diakhiri dengan harokat kasrah. Amamal fasli tilmizun. Amamal fasli tilmizun. Amamal fasli khabar muqaddam. Amamal fasli kedudukannya sebagai khabar muqaddam. Tilmizun kedudukannya sebagai mubtada. Amamal fasli kedudukannya sebagai khabar muqaddam karena khabarnya diletakkan di awal kalimat. Khabarnya datang terlebih dahulu. Tilmizun kedudukannya sebagai mubtada. Mubtada yang datang setelah khabar muqaddam selalu menggunakan isim nakirah yang tidak memiliki alif lam dan menggunakan dhamma tain. Maza amama tilmizi. Maza amama tilmizi. Apa yang ada di depan murid? Amama tilmizi sabura. Amama tilmizi sabura. Di depan murid itu ada sebuah papan tulis. Di depan papan tulis, di depan murid amama tilmizi kedudukannya sebagai khabar muqaddam. Saburatun kedudukannya sebagai mubtada. Jumlah ismiyah ini polanya khabar muqaddam plus mubtada. Dinamakan khabar muqaddam karena khabarnya di awal kalimat. Dinamakan khabar muqaddam karena khabarnya dikedepankan. Saburatun kedudukannya sebagai mubtada. Mubtada yang datang setelah khabar muqaddam selalu menggunakan isim nakirah yang ciri-cirinya tidak mempunyai alif lam tetapi dia berharokat dhamma tain, diakhiri harokat dhamma tain. Maza wara'as saburati. Maza wara'as saburati. Apa yang ada di belakang papan tulis? Wara'a huruf jar. Sabura kata benda. Kata benda yang datang setelah huruf jar selalu berharokat kasrah. Wara'as saburati. Wara'as saburati jidarun. Wara'as saburati jidarun. Wara'as saburati di belakang papan tulis ada sebuah dinding. Wara'as saburati kedudukannya sebagai khabar muqaddam. Jidarun
kedudukannya sebagai mubtada. Jumlah ismnya ini polanya khabar muqaddam plus mubtada. Wara'as sabura berkedudukan sebagai khabar muqaddam karena khabar ini datang di awal kalimat. Karena khabar ini dikedepankan. Jidarun kedudukannya sebagai mubtada. Mubtada yang datang setelah khabar muqaddam selalu menggunakan isim nakirah yang ciri-cirinya tidak mempunyai alif lam dan harus menggunakan dhamma tain.